Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Hakim Nordin dalam soal jawab berkenaan dengan harta. Baik, kita nak ulas sedikit berkenaan dengan video kita yang sebelum ini. Okey, yang mana saya menceritakan bagaimana proses untuk menuntut pusaka. Mungkin video sebelum ni kita tengok tersekat-sekat sikit, saya ulas sikit lagi. Okey, so ketiga-tiga tempat ini memainkan peranan yang berbeza berkenaan dengan harta pusaka si mati. Sekiranya si mati meninggalkan 2 juta ke atas, waris perlu pergi kepada Mahkamah Tinggi Sivil, dan juga sekiranya waris meninggalkan 2 juta ke bawah, okey, boleh pergi kepada pejabat usaha kecil. Dan juga sekiranya si mati meninggalkan RM600,000 dan hanya ada aset tidak alih saja. Aset alih saja. Maknanya ada kenderaan dan juga hanya ada cash money saja. So, urusan tersebut boleh diuruskan di Amanah Raya Berhad. So, apa guna ketiga-tiga institusi ini yang mana mereka lah yang akan mengeluarkan probate letter of administration ataupun surat kuasa mentadbir yang memberi kuasa kepada wasi untuk mengeluarkan ataupun mencairkan aset si mati. So apabila probate ataupun letter of administration ataupun surat kuasa mentadbir tadi telah dapat kepada wasi, so wasi boleh pergi kepada mana-mana institusi yang berdaftar yang mana harta si mati ada. Contoh si mati meninggalkan duit di akaun Maybank, contoh akaun gaji dia di Maybank kan. Okey, so wasi boleh pergi kepada Maybank, bawa surat tadi, probate LA ataupun surat kuasa mentadbir tadi, pergi kepada bank untuk menuntut harta si mati. Sama juga kalau rumahnya, tanahnya ataupun ASB-nya kan, dan macam-macam lagi institusi yang mana melibatkan harta si mati. So kat sinilah berlaku proses pencairan aset yang mana wasi yang dilantik tadi bertanggungjawab untuk pergi ke institusi tadi untuk mencairkan aset. Tetapi perlu ingat, wasi hanyalah mencairkan aset, bukannya bila dia dah cair, dia pergi sapu duit tersebut. Tak boleh. So, maknanya dia hanya mencairkan aset, dia kumpulkan aset-aset si mati, kemudian barulah dia selesaikan hutang-hutang si mati. Sekiranya masih lagi ada hutang pada Allah, solat, zakat, fidyah-fidyahnya dah dibayar ke belum, kan? Okey, lepas tu baru kita tengok kepada hutang pada manusia, masih ada lagi ke tidak hutang pada manusia. Selesaikan dulu. Kemudian barulah pergi kepada apa nama ni? Wasiat 1/3. Kalau si mati meninggalkan wasiat 1/3 kepada bukan waris, contoh dia kata nak bagi anak yatim, dia nak buat untuk amal jariah dia, selesaikan dulu wasiat 1/3 dia. Kemudian sekiranya berlaku tuntutan harta sepencarian oleh pasangan si mati, so selesaikan juga dulu urusan tuntutan harta sepencarian ni. Maknanya dah bagi harta sepencarian tadi, baru baki daripada pusaka yang tinggal tadi barulah bahagikan kepada waris-waris faraid yang lain mengikut yang pertama, formula yang tersendiri ataupun kita lebih kenali sebagai muafakat, ataupun kita nak bagi secara faraid. Dekat sinilah baru berlakunya proses pembahagian faraid. Kan, ya, biasa kita ingat, masyarakat kita ingat biasa kalau meninggal mati faraid, mati faraid, mati faraid. Sebenarnya tidak. Sebenarnya proses tu perlu dilalui dulu sebelum sampai kepada peringkat faraid. So bila dah dibahagikan harta-harta tadi, barulah waris-waris mengikut faraid tadi akan dapat hak masing-masing, ataupun sekiranya ada yang ingin melepaskan hak, ataupun sekiranya ada yang rasa macam boleh bermuafakat antara waris satu sama lain. Contoh Abang Long nak ambil rumah, Kak Ngah nak ambil kenderaan, adik nak ambil cash money. Tak ada masalah. Selagi mana permuafakatan itu boleh dicapai, tak ada masalah. Kita boleh guna formula tersendiri untuk membahagikan pusaka. Sekiranya tak dapat persetujuan bersama, barulah faraid yang akan berkuat kuasa. Okey, jadi itu sedikit sambungan untuk video kali ini. Dan jangan lupa ada lagi video sambungan dia. Kita tak boleh cerita panjang-panjang. Kalau kita cerita sampai 1 jam, 2 jam kan, nanti orang akan bosan. So kita cerita dalam tempoh masa jangka yang pendek untuk pemahaman dan juga untuk anda meningkatkan kefahaman anda berkenaan dengan bagaimana cara menuntut pusaka dan juga bagaimana kaedah terbaik untuk pembahagian pusaka tadi. Ni kita baru cerita pasal pusaka lah. Kita belum cerita pasal proses semasa kita hidup apa kita boleh buat. Kan, tak semestinya kita semasa hidup ni kita
kita berharap bila kita meninggal, faraid kita meninggal nanti biar waris kita uruskan. Tidak, sebenarnya ada cara ataupun ada jalan yang lebih baik. Semasa kita hidup, kita dah merancang harta kita. Kan semasa kita hidup ni kita dah sediakan formula-formula yang tersendiri yang mengikut hajat kita. Untuk waris ikut nanti. Sebab apa? Sebab itu adalah harta kita. So, biar kita yang rancang semasa kita hidup, siapa kita nak bagi kepada siapa yang memerlukan harta tersebut, itu adalah yang lebih baik. Kan? So, stay tune, stay bersama dengan saya, Hakim Nordin. InsyaAllah saya akan jawab soalan anda. Sekiranya ada soalan ataupun ada pertanyaan, boleh terus direct WhatsApp saya, boleh DM saya ataupun tinggalkan di ruangan komen ini untuk kita jawab di next episode dalam bentuk video macam ni, video pendek, video ringkas begini, supaya pemahaman itu lebih sampai dan juga lebih, orang kata, lebih dapat input yang apa yang ingin kita ceritakan. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.